Kali ini kita akan melihat beberapa contoh mudah berkenaan dengan penggunaan Navier-Stokes equation. So saya akan bawakan contoh mudah, at least pelajar boleh nampak bagaimana Navier-Stokes digunakan. Dan untuk soalan yang berdasarkan buku teks, kita akan menjawab pada bab yang ketiga nanti. So idea untuk menjawab Navier-Stokes equation ini ialah pelajar pertama sekali ialah perlu menulis continuity equation dan juga Navier-Stokes equation yang betul. Maksudnya jika keadaan tersebut Cartesian coordinate, kita gunakan Navier-Stokes Cartesian coordinate. Kemudian saya harap pelajar boleh memberi assumption yang betul. So ini amat berguna sekiranya pelajar membuat master project dengan menggunakan idea Navier-Stokes, sama ada simulation atau sebagainya, kerana assumption yang betul dapat memudahkan equation kita. So kemudian kami berharap bahawa pelajar boleh membuat integration ataupun differential, menyelesaikan masalah kameran dan perbezaan dengan baik. Okey, katakan kita ada satu keadaan mudah seperti ini. Simplify the x component Navier-Stokes equation for steady flow in a horizontal rectangular channel assuming all streamline parallel to the wall. Let the x direction be in the direction of flow. So katakan kita ada sebuah channel seperti ini berbentuk empat segi. Dan mungkin kita beranggapan bahawa air memenuhi kawasan ini. Kita diminta untuk menulis Navier-Stokes equation fokus kepada x component. Kemudian diberi dua gambar rajah ini. So apa yang perlu kita faham tentang gambar rajah ini ialah ini adalah velocity profile yang berlaku berdasarkan axis. Jadi kalau kita lihat di sini, so ini selalunya adalah paksi Y mungkin. So jadi gambar rajah ini sebenarnya ia berada di sini. Dan gambar rajah ini jika kita melihat ini adalah paksi Z. Okey, kemungkinan velocity profile ini akan refer kepada apa yang berlaku di sini. Okay. So jadi apa yang pelajar perlu faham ialah apa yang dimaksudkan dengan velocity profile dan bagaimana kita relate velocity profile ini nanti dengan semua terms yang ada di dalam Navier-Stokes equation. Okay, so ini adalah had laju dan ini adalah paksi X. Oleh itu, ini adalah had laju U. So, maknanya had laju pada arah ini adalah had laju U. Okay, so kemudian yang ini daripada atas. Okay. Kenapa velocity profile boleh berbentuk seperti ini? Okay, seperti yang saya terangkan di peringkat awal, kerana ada no slip condition pada dinding. Okay, untuk keadaan yang ini, kita dapati ini di sini berlaku no slip condition. Tetapi oleh kerana ketinggian ini agak rendah, okay, oleh itu kita dapati bahawa velocity profile berbentuk cembung seperti ini dan dia akan memberi satu nilai maksimum di tengah-tengah, di titik tengah. Tetapi untuk yang ini, kita dapati bahawa bentuknya adalah seperti ini dan kita dapati bahawa tidak ada satu poin yang menjadikan ia maximum velocity, tetapi kita boleh kata kawasan ini semua mempunyai maximum velocity. So kenapa ini berlaku? Kerana lebar ini terlalu besar. Jadi maksudnya kalau lebar terlalu besar, katakan kita ada lebar setinggi ini, berlaku no slip condition di sini menyebabkan velocity bermula daripada kosong, naik, tetapi sampai satu ketika velocity telah sampai kepada maximum velocity. Dan ia akan kekal maksimum di sini, semua akan berjalan dengan maksimum. Tetapi di penghujung ini barulah dia akan perlahan sikit dan akhirnya bermula no slip condition di sini. Itu sebab bentuk adalah seperti ini. Pengenalan ataupun kebolehan pelajar untuk melukis velocity profile amat penting kerana ia berkait rapat dengan simplification di dalam Navier-Stokes equation dan ia memudahkan kita membuat memahami terms di dalam Navier-Stokes equation nanti. Okey, kita mulakan dengan momentum equation ataupun Navier-Stokes equation. So ini adalah bentuk yang paling asas.
kita menggunakan capital DV over DT, tetapi oleh kerana soalan hanya fokus kepada X direction, so kita boleh tukar kepada U. Kerana kita tak fokus kepada velocity arah lain, kita hanya fokus kepada velocity arah U, so kita tukar kepada bentuk U. Oleh itu, Navier-Stokes equation kita menjadi yang ini. So kemudian kita kata kita selesaikan satu persatu. So sekiranya pelajar telah mahir, pelajar boleh menyelesaikan sekaligus, tetapi untuk nota ini kita bermula satu persatu. Saya cuba selesaikan untuk du dt di sini. So kita tahu maksud d dt adalah seperti ini. Kerana ia melibatkan du, so kita tulis semua du di sini. Dan kita perlu terjemahkan atau sekurang-kurangnya pelajar pertama perlu faham maksud yang dituliskan pada bahagian di sebelah kanan yang ini. So maksud du dt di sini ialah perbezaan had laju pada arah x kerana kita menggunakan small u. So du dt maksudnya perbezaan had laju u in term of time. Kemudian du dx maksudnya perbezaan had laju u pada paksi x. So maksudnya kalau tadi kita ada velocity di sini, so maksudnya ini adalah paksi x. So kita melihat had laju u di sini dan had laju u di sini. Adakah sama? Had laju u di sini dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan. Kerana kadang-kadang ada pelajar dia argue, ini kan velocity profile. Maksudnya velocity tak sama. Jadi macam mana du dx boleh sama? Okay, so kita kena faham bahawa kita melihat had laju tu sama dengan tak sama tu dari paksi yang mana. Kalau dia daripada paksi X, so kita tengok di sepanjang paksi X sahaja. Okey. So yang ini pun saya harap pelajar faham, du dy dan du dz. Okey, jadi macam mana kita boleh simplifikan perkara ini? Okey, contohnya di sini kita mengatakan bahawa di dalam soalan adalah steady flow. So steady flow ni maksudnya had laju tidak berubah dengan masa. Velocity does not change with time. Oleh itu, kita boleh buat anggapan bahawa du dt sama dengan kosong. Kemudian kita selalunya kita akan menggunakan idea uniform flow. Okay, uniform flow ni maksudnya velocity does not change with location. So jadi kita di sini perlu berhati-hati kerana location ni banyak. Ada paksi X, ada paksi Y, ada paksi Z. So, jadi yang dimaksudkan di sini adalah berkenaan dengan X axis. Kerana kita fokus kepada X axis. Jadi, kita ada velocity profile di sini. So, bentuk dia macam ini. So, pada tempat yang lain, pada X yang lain, dia mempunyai velocity profile juga. Dan kalau kita bandingkan pada satu paksi X yang sama. Contohnya, kita bandingkan pada yang tengah-tengah. Kita dapati bahawa had lajunya adalah sama. So kalau kita bandingkan pada kedudukan yang atas di sini, had laju juga adalah sama. Oleh itu kita kata tidak ada perubahan had laju u, maknanya had laju du sama dengan kosong di sepanjang paksi x. Itu sebab kita menulis du dx sama dengan kosong. Okay, saya harap pelajar faham. Tetapi kemungkinan du dy tak sama dengan kosong. So, apa yang dikatakan du dy? Dalam keadaan yang sama, ini adalah paksi y. Had laju u memang betul. Had laju u adalah had laju yang bergerak pada paksi x. Tapi kita melihat perubahan had laju u di atas paksi y. So, jadi di sini mungkin had laju u kecil. Di sini had laju u besar sikit. Sini kembali kecil. Dan akhirnya di hujung sini had laju u menjadi kosong. Oleh itu, du dy mempunyai nilai. So, jadi kita kata di sini kemungkinan mempunyai nilai. So, kita tak boleh nak assume semua kosong. Okey, tak apa. Tetapi, kita kata oleh kerana kita beranggapan bahawa hanya had laju u sahaja yang wujud, oleh itu tidak ada had laju pada paksi y dan tidak ada had laju pada paksi z. Oleh itu, di dalam equation ini, nilai v di sini sama dengan kosong dan nilai w di sini sama dengan kosong. Jadi maksudnya total equation ini adalah sama dengan kosong. So di sini saya harap pelajar dapat faham bahawa kita kena faham maksud du dy, du dx, du dz dan sebagainya. Dan tak semestinya kalau du dx sama dengan kosong, du dy pun sama dengan kosong, du dz sama dengan kosong. Kerana contohnya dalam equation ini, du dy dan du dz wujud
kerana kita lihat ada velocity profile pada paksi Y dan paksi Z. Tetapi nilai V dan W tidak wujud. Okey, so boleh nampak Okey, kemudian kita telah berjaya simplifykan du dt di sini sama dengan kosong. Jadi kita letaklah nilai ini sama dengan kosong. So kita letak sama dengan kosong. Kemudian kita cuba simplifykan bahagian di sebelah kanan. So bermula dengan gravity. So ini paling mudah. Gravity hanya bertindak pada paksi Y ataupun vertical direction. Oleh itu sekiranya had laju bergerak secara horizontal, effect of gravity kita tidak perlu masukkan. So jadi rho gx di sini sama dengan kosong. So kemudian kita melihat nabla P. Okey, so kita ada nabla P. Kalau kita buat, maknanya kita masukkan nilai nabla. So kita ada nilai ini. So di dalam nabla P itu kita boleh Okey, dalam nabla P kita kata kita ada dp dx campur dp dy campur dp dz. So oleh kerana kita kata kita beranggapan bahawa walaupun tidak ada dekat situ, tetapi selalunya kita boleh permudahkan kita dengan beranggapan bahawa there are no pressure gradient. So kerana kita anggap pressure gradient sama dengan 0. So jadi kita beranggapan bahawa nilai dp dy dan dp dz adalah sama dengan kosong. Okay. Walau bagaimanapun kita perlu pandai, maksudnya kita anggap pressure gradient sama dengan kosong, tetapi dalam keadaan ini kita kata elok kita kekalkan nilai dp dx kerana perbezaan tekanan. So kita tahu tadi bentuk dia macam gitu. Velocity dia tetap sama kerana velocity profile dia sama. Itu sebab kita anggap du dx sama dengan kosong di peringkat awal. So kita pun selalunya pelajar akan terkeliru, okey kalau velocity sama, pressure pun akan kekal. Tetapi yang saya katakan di dalam Navier-Stokes equation, mereka menggunakan idea pressure drop. Kita pun belajar ataupun pengalaman kerja membuktikan walaupun pipe tersebut dengan had laju yang sama atau sebagainya, kita kata akan berlaku pressure drop. So kemudian kita kata kita kekalkan dp dx supaya mempunyai nilai. So kita maknanya kekalkan nabla P sama dengan dp dx. Kerana apa? Kita kata pressure, ini paksi X. Pressure pada point X, point 1 dengan pressure point 2 mungkin berubah disebabkan ada pressure drop. Oleh itu dp dx tetap wujud. Okey, dan seterusnya. So ini yang saya katakan. So di dalam sebutan yang ketiga, kita kata nabla square U ini, maknanya untuk nilai ini. Okey, kita kata kalau kita menulis nabla square, so kita akan dapat seperti yang tertera di dalam slide. Okey, kita dapati bahawa du dx sama dengan kosong, seperti yang saya pernah terangkan kerana ia adalah steady flow, tetapi du dy dan du dz kita tidak boleh anggap sama dengan kosong kerana pelajar pelajar kena faham maksud du dy dan du dz. Bermaksud perubahan hal laju untuk u, perubahan hal laju u pada paksi y dan juga pada paksi z. Oleh itu kita kekalkan nabla square u menjadi sebutan seperti ini. So kemudian apa yang kita buat ialah kita masukkan semua sekali. Kita masukkan semua sekali perkara ini. So ke dalam equation kita dapati ini adalah equation yang terbentuk dan kita boleh simplify. Selalunya nilai negatif di sini kita akan pindahkan ke sebelah kanan untuk mendapat nilai positif. Okey, di sini perlu berhati-hati. Apa yang saya buat di sini hanyalah nilai nabla square u, tetapi di sini kita masih lagi mempunyai nilai mu, nilai dynamic viscosity. So oleh itu kita kata kita perlu menulis dalam bentuk yang lengkap. So ini adalah equation yang lengkap, Navier-Stokes equation bagi menggambarkan keadaan tersebut. Okey, di sini mungkin pelajar akan tertanya-tanya. So kita masih lagi dapat keadaan di mana kita ada dp dx. So tak banyak membantu kot kerana kita dalam berbentuk different partial differential form. So tak apa, nanti pada
Contoh yang seterusnya kita boleh nampak, kita boleh selesaikan perkara ini dengan menggunakan kamera. So yang ini cuma sekadar menunjukkan kerana ada sesetengah buku dia menulis DUDT dalam bentuk V nabla, capital V nabla dan U. Jadi untuk membuktikan perkara ini kita boleh buat seperti ini. Kita tahu DUDT di capital ini kita boleh kembangkan seperti ini. Dan di dalam keadaan steady flow, kita beranggapan bahawa had laju tidak berubah dengan masa. So, DUDT sama dengan kosong. So, kemudian kita memahami bahawa capital V di sini menunjukkan adalah total velocity. So, jadi oleh kerana V dalam bentuk vektor, memadai untuk kita menulis sebagai U campur V dan campur W. So, ini adalah maksud nabla. Kemudian kita masukkan, kita kembangkan perkara ini. So, kita hanya ada sebutan nilai yang ini. Kita factorizekan, okay, kita boleh menulis sebagai, kita keluarkan nilai du dan kita menulis u di sini. Dan kemudian kita menulis semula bahawa nilai d dx, d dy, d dx di sini adalah nabla. Dan u campur v campur w adalah nilai capital V. So, jadi bermaksud benarlah sebutan ini boleh kita ringkaskan menjadi capital V nabla dan U. Okey, seterusnya kita akan melihat sambungan daripada yang tadi. Maksudnya setelah kita mendapat velocity, apa yang perlu kita buat. Cuma contoh yang pertama tadi lebih kepada pressure. Tak apalah, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Kita akan melihat bagaimana rentetan daripada Navier-Stokes equation kita boleh dapat equation berkenaan dengan velocity yang berlaku di dalam sesuatu sistem. Kita lihat tutorial 3. Consider two long horizontal parallel plate with a viscous incompressible fluid placed between them. The two plates move with two different constant velocities. There is no pressure gradient, and the only body force is due to the weight. Starting with the Navier-Stokes equation, determine an expression for velocity profile for laminar flow between the two plates. So, soalan ini mengatakan kita ada keadaan seperti ini. Kita ada dua plate. Okay, kedua-dua plate ini bergerak dengan velocity, cuma satu ke kiri dan satu ke kanan. Dan di antara dua plates ini diletakkan cecair. Dan cecair ini kita kata telah menyebabkan kedua-dua plate ini terpisah dengan ketinggian h. So, jadi apa yang perlu kita buat? Pertama, kita cuba untuk menulis Navier-Stokes equation dan kita permudahkan berdasarkan apa yang kita ada di sini. So, ini adalah Navier-Stokes equation untuk x direction. So, saya rasa pelajar boleh melihat nota ketika ulang kaji nanti. Dan kita cuba untuk meringkaskan. Yang paling mudah, kita beranggapan ia adalah one dimensional. Maksudnya hanya had laju pada paksi X. Oleh itu, V dan W sama dengan kosong. Ia adalah steady state, DUDT sama dengan kosong. Ia adalah incompressible flow. Maksudnya nilai density sama dengan constant. So, jangan sesekali tulis density sama dengan kosong. Kerana density tidak sama dengan kosong, tetapi dP dx atau dP dy, bukan dP, d rho dx, d rho dy mungkin sama dengan kosong. So, jadi saya harap pelajar dapat faham maksud mathematical equation tersebut. So, kemudian dinyatakan di dalam soalan zero pressure gradient. So, kita kata dP dx sama dengan kosong. Kita beranggapan bahawa ia adalah fully developed flow. So, oleh itu dia sama dengan tadilah. Sama dengan uniform flow di atas paksi X. So, kita ada du dx sama dengan kosong. Dan oleh kerana ia adalah wide channel, kita mempermudahkan lagi. So, kita beranggapan du dz sama dengan kosong. So, maksud du dz sama dengan kosong ni maksudnya apa? Kita ada plate di sini. So, tetapi plate ini terlalu panjang. So, jadi kalau kita melukis velocity profile di sini, dia mungkin daripada
No slip condition, dia akan naik dan akhirnya mencapai maximum velocity, tetapi maximum velocity ini terlalu panjang. So barulah dia jatuh ke bawah. So jadi kita kata mungkin kawasan yang mencapai maximum velocity ini mungkin 98%. Okay, oleh kerana terlalu besar, kita kata kita abaikan perubahan yang berlaku di permukaan sini. Itu sebab kita boleh menulis du dz sama dengan kosong. Maksudnya had laju u, perubahan had laju u di sepanjang paksi z sama dengan kosong. Tidak ada perubahan. Okey, so kemudian kita masukkan di dalam Navier-Stokes equation kita dapat nilai ini. So sekali lagi bila kita masukkan, kita pecahkan nilai dv dt ini, ia sama dengan kosong. Oleh itu kita dapat sebutan dia menjadi, kita dapat sebutan dia adalah kosong sama dengan mu del 2u del y2. Okay, di sini saya harap pelajar tidak terlalu gopoh untuk mengatakan everything is zero. Kerana apa? Kerana dalam sebutan ini dia masih lagi dalam bentuk partial differential form. Okay, dalam bentuk partial differential form. So kita tak boleh nak cakap dia equation ini tak betul. Kerana apa? Kerana kita perlu dapatkan equation yang betul. Maksudnya u sama dengan bla 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 bla. Okay, so kita kalau nak buat equation, kita kena pastikan bahawa equation ni adalah y sama dengan mx campur c. Tak lengkap lagi. So kita kena jadikan y sama dengan 5x tolak 2 katakan. Barulah kita kata equation itu lengkap. Jadi sebutan ini sebenarnya masih lagi belum sempurna. So jadi kita kata jangan terkejut, teruskan perkiraan. Walaupun ia equal to 0. Okay. So jadi apa yang kita buat? Kita tahu maksud d2u dy2 tu adalah dalam bentuk pembezaan. Jadi bagaimana kita nak dapatkan solid nilai u, kita kena buat integration. So kita kena buat kameran. So maksud 2 di sini kita kata dia adalah pembezaan 2 kali, membawa maksud kita kena integrate 2 kali. So jadi first kali kita pecahkan tulisan tersebut ataupun cara penulisan tersebut. Daripada d2u dy2 kita buat d dy du dy. So kemudian kita kata kita bawa nilai y di sini ke sebelah. So jadi kita tulis kosong dy sama dengan d del du dy. Okey, so boleh So di sini ada setengah buku dia menulis sebagai D sahaja. Dia bukan tak guna simbol bulat tu. So D2U, DY2. So yang sebenar kedua-duanya adalah sama sahaja maksud dia. Del ini selalunya orang akan guna apabila kita tulis ada dua benda. Rho U, del X. Sekarang kita nak pecahkan dia. So jadi ada setengah pihak. Dia oleh kerana kita hanya fokus kepada nilai satu unknown saja, U. So maknanya kalau pelajar nak tulis D2U, DY2 masih lagi tepat. So jadi kita bawa nilai dy ini di sebelah kanan. So di sini lagi sekali kita kena faham bahawa kita ingin menyelesaikan dengan menggunakan kameran, integration method. So integration kita boleh bermula dengan kosong. Okay, kerana apa? Kalau kita integratekan kosong, kita akan dapat constant. So yang itu pelajar kena ingat. So jadi kita kata kita kena kekalkan dia dalam bentuk kosong dy sama dengan d du dy. So jadi apa yang kita buat, kita integratekan kedua-dua bahagian. So integration kosong dy kita akan dapat kosong campur constant. So kalau integration d du dy, so kita faham integration ni kameran akan cancel off nilai pembezaan. So maknanya integration akan cancel nilai derivation. Differential. So jadi kita kata dia akan hilang, dia hanya meninggalkan du dy. Jadi apa yang kita ada di sini adalah C1 constant. So yang ini saya rasa pelajar faham. Integration akan menghasilkan constant sama juga dengan du dy.
Okay, sekarang ini masih lagi belum lengkap kerana kita masih lagi ada bentuk differential form. So jadi apa yang kita buat, kita bezakan sekali lagi. So kita boleh dapat C1Y campur C2 campur U. So ini barulah kita kata baru equation yang sebenar. Tetapi masih lagi tidak lengkap kerana nilai C1 dan C2 kita perlu cari, barulah kita equation itu lengkap. Maknanya kita tak boleh nak guna equation Y sama dengan MX campur C. Kita kena guna Y sama dengan 7X campur 2 katakan. So barulah lengkap. Okay, jadi kita kena cari apakah C1 dan apakah C2. Okay, idea dia mudah. Dulu kita belajar kalau kita ada graf Y sama juga dengan MX campur C. Kalau kita nak mencari nilai M, kita nak mencari nilai C, kita masukkan mana-mana koordinat yang berada di atas garisan. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, kita kata sama sahaja. Kita kena masukkan apa-apa condition. Okay, kita tak pakai koordinat lah. Kita pakai apa-apa sahaja condition yang berlaku di dalam sistem tersebut. So macam mana kita nak buat perkara itu? So itu kita namakan dengan boundary condition. So boundary condition ni sesuai dengan nama dia, maksudnya kita cuba menyatakan condition pada keadaan ataupun pada location boundary. So mana boundary? So boundary dia adalah satu ada di bawah, maknanya sempadan di antara fluid dan juga solid di bawah, dan satu lagi adalah sempadan di antara fluid dan juga solid di bahagian atas. So kita hanya ada dua boundary condition. Okay, so jadi bagaimana kita nak mengeluarkan condition pada boundary location tersebut, atau kita kenali sebagai boundary condition, kita selalunya kita melihat parameter yang ada di dalam equation. So contohnya kita ada U sama juga dengan C1Y dan C2. So jadi di dalam equation ini kita ada U velocity dan kita ada Y. So Y ni apa? Y ni adalah paksi Y lah, height of ketinggian pada paksi Y. Jadi kita keluarkanlah boundary condition berdasarkan dua parameter tadi. Jadi kita kata pada kedudukan ini, boundary condition boleh ditulis sebagai ini. Maksudnya at Y equal to 0, U is equal to V1. So kita anggap V1 di sini adalah pada arah positif. So untuk condition yang ini, kita boleh menulis seperti ini. Iaitu pada at Y equal to H, kerana kita beranggapan tinggi ini sama dengan H. So U sama dengan negatif V2. Kenapa kita beri dia negatif? Kerana normally pada arah kiri nilai dalam paksi X akan menjadi negatif. So kita kena menulis berdasarkan koordinat. Okey, so kemudian apa yang kita buat? Kita masukkan Y kosong sama dengan Y sama dengan kosong, U sama dengan V1. Okay, so kita boleh dapat bahawa nilai C, kita ada rumus ini. So kita boleh U kosong, Y kosong, oleh itu C sama dengan kosong. So kalau C sama dengan kosong, kita kata equation akan menjadi V1 sama dengan C2. C2Y, okay, I'm sorry. Okey, silap. Betul gini. Okey, kalau Y kosong, kalau Y kosong dan U sama dengan V1, kita akan dapati bahawa V1 sama dengan C2. Okey, saya tersilap tadi so awak kena recheck semula. So V1 sama dengan C2. Kemudian kita masukkan condition yang ini. So kita dapati bahawa C1 sama dengan negatif V2 campur V1 over H. So jadi apa yang kita dapat di sini masih lagi nilai C1 dan C2. So jadi daripada nilai yang kita dapat, kita masukkan ke dalam equation yang kita ada. So kita boleh menulis nilai ini. So jadi ini adalah velocity profile yang berlaku di dalam keadaan tersebut. Okay, so kemudian ada sesetengah buku dia menulis U dalam kurungan Y. So U dalam kurungan Y di sini membawa maksud U in the function of Y.
So yang ini kita kata, saya harap pelajar kena faham, jangan pelajar anggap U didarabkan dengan Y pula. Nanti Y ni dibawa ke bawah ke dan sebagainya. So itu adalah salah. Macam kita menulis apa nama tu, kita kata Y sama dengan X campur 2. Ada setengah dia akan menulis fx, function of x sama dengan x campur 2. Okay, so boleh faham So ini yang dimaksudkan dengan uy di dalam penulisan ini. Okay, so kenapa kita kata kita pentingkan velocity ini? Kerana velocity ini kita kata adalah satu parameter yang kita boleh determine melalui physical examination. So jadi seperti yang kita faham, Navier-Stokes equation tu adalah equation sahaja. Jadi kita kata apabila kita ada equation, kita kena make sure equation kita itu betul. Jadi macam mana kita nak tahu dia betul? Kita kena validate dengan experimental. Itu kalau orang simulation, dia akan buat validation dengan experimental. Jadi kalau anda kata kita boleh mengira velocity profile ini, so and then macam mana kita nak buat validation? Contohnya, maknanya kita ada plate di sini. Yang paling mudah mungkin kita boleh, kalau cair sahaja yang mengalir, kita boleh masukkan pitot tube. Kita boleh kira pressure, kita boleh kira velocity berdasarkan Bernoulli equation dan sebagainya. Kita boleh dapat nilai. Ataupun kita boleh, kalau secara eksperimental, mungkin kita boleh detect dengan, kalau angin, kita boleh dapat dengan anemometer dan sebagainya. So maksudnya velocity ini kita boleh plot berdasarkan eksperimental. So maksudnya secara eksperimental kita dapat beberapa titik, mungkin kita boleh plotkan. Okay, kemudian apa yang kita plotkan ni, kita cuba buat lagi sekali dengan menggunakan equation yang kita dapat. Okay, so mungkin equation kita menjadi besar sedikit. So dalam keadaan ini kita kata kita mungkin kena letak multiplier factor. So maksudnya kita letak coefficient. Itu sebab kita kata contoh dalam apa-apa calculation kadang-kadang kita ada dia letak nilai F darabkan dengan nilai something. So nilai F ini kadang-kadang adalah berdasarkan curve fitting. Maksudnya daripada experimental dan simulation, calculation, kita dapati bahawa calculation mungkin terlalu ideal. Tidak mengambil kira resistance atau apa-apa yang berlaku. Jadi kita untuk make sure calculation itu sama dengan actual condition, kita akan letak coefficient di depan. Itu yang kita ada banyak. Kita ada coefficient of drag, coefficient of lift, coefficient of pressure and so on and so forth. So itu idenya sebenarnya. Okay, so ini adalah berdasarkan pengiraan velocity. Kemudian kita akan cuba melihat keadaan ini. So saya laju sedikit untuk yang ini. Untuk tutorial 4, kita kata consider steady laminar and incompressible fluid flow between two fixed vertical parallel plates. If the fluid is moving downward between the two plates, use the Navier-Stokes equation to determine an expression for the velocity profile. So ayat yang bawah ni saya tambah bagi membantu pelajar. Kita kata we could take vertical axis is n, x axis to is our calculation. Kerana kadang-kadang pelajar bila diubah kepada x dan y, mungkin dia tak ingat paksi y. So tapi untuk Cartesian coordinate, rumusnya masih lagi sama, cuma kita kena pandai menulis x dan y. Tetapi sebenarnya triksnya ialah boleh sahaja kita menggunakan paksi x untuk menyelesaikan masalah ini. Okay, jadi seterusnya saya lajukan. Ini adalah vertical Navier-Stokes equation yang kita ada. Kita boleh simplifikan one dimensional, steady state. So kita kata incompressible, and then kita ada fully developed flow. So kemudian kita boleh simplify everything. Kita boleh pendekkan Navier-Stokes equation menjadi seperti ini. Okay, tetapi kita kata dalam keadaan ini, determine the expression of velocity profile. Okey, mungkin kita biarkan dalam bentuk nilai dp dx masih lagi wujud. Okey. Okey, so kemudian kita ada nilai ini. Okey, so kemudian nilai gravity di sini kita kekalkan kerana gravity menarik dalam bentuk
paksi X, kerana dalam keadaan ini paksi X adalah bergerak ke bawah. Cuma oleh kerana di dalam paksi seperti ini, ke arah ini adalah positif dan ke arah atas adalah positif. Oleh itu selalunya di dalam keadaan ini kita akan beri nilai negatif pada graviti. Okey, so kemudian kita kata kita ada nilai ini, kita pindahkan mu d2u d2y dy2 ke sebelah kiri. So kita ada negatif ini boleh jadi positif. Okay, kalau kedua-dua ini ke sebelah kiri. So kita dapat dp dx campur rho gx. So kita bezakan. So kali ini mungkin kita kata banyak pembezaan kita, tetapi tidak perlu risau. Kerana apa? Kerana bila kita membuat kita bawa nilai dy ini ke sebelah, okay, kita ada dy di sini dan kita kamerkan kedua-dua bahagian, kita kena ingat bahawa kameran tersebut dibuat ke arah dibuat kepada y. So sekiranya tidak ada nilai y, so kita anggap keseluruhan nilai ini sebagai constant. So jadi apa yang berlaku, kita tambah y sahaja. So jadi saya harap pelajar tidak perlu risau kalau ada banyak form. Kita tengok integration tersebut, kameran tersebut dibuat kepada apa. Okay. Okay, so kemudian kita kata setiap integration perlu menghasilkan constant. So jadi kita tulislah nilai C1 sebagai nilai constant kita. Okay, kemudian kita sekali lagi, kita pindahkan nilai dy ke kanan, kita integrate. So integration of del u ni, okay, kalau pelajar terkeliru, pelajar boleh buat integration du ini membawa maksud integration 1 darab du. So kalau integration kita integratekan 1, kita dapat u. So itu kita dapat u di sini. Okay, ataupun yang paling mudah, ramai orang berfikiran, integration akan mematikan differential. So dia akan hilang lah. Maksudnya hanya tinggal u. So kemudian kita integratekan akan wujud pemala yang kedua. So kat sini saya harap pelajar faham. Di sini masih lagi tidak ada sebutan y. Okay, so jadi maknanya kita hanya integrate y yang ada di sini. So kita dapat y kuasa 2 per 2. Constant kita integratekan kepada y, kita mendapat constant dan y. So kita dapat C1 dan y dan kita akan wujudkan another constant. So jadi kita kata walaupun equation tersebut telah dibuat, maksudnya tidak lagi ada bentuk du dx dan sebagainya, tetapi nilai C1 dan C2 perlu kita cari. So bagaimana kita ingin mencari, kita perlu menyelesaikan berdasarkan boundary condition. So boundary condition kita pada kali ini, kita kata kita perlu lihat actual condition. Kita tidak boleh hafal kerana ia berubah daripada antara satu sama lain. So dalam keadaan ini kita mengatakan bahawa okay, jika y sama dengan kosong di sini, had laju adalah sama dengan kosong kerana no slip condition. Dan pada kedudukan ini, jika y sama dengan h, so kita kata had laju masih lagi kosong. So kita tetap menulis had laju sama dengan kosong seperti ini. Walaupun kita mungkin khawatir tak dapat apa-apa, tapi sebenarnya ini adalah satu cara yang betul. So maknanya awak teruskan juga pengiraan kerana berdasarkan pengalaman ada pelajar terberhenti di sini kerana dia mengatakan dia rasa condition ini silap. Okay. So kita kena faham ini adalah keadaan sebenar yang berlaku di dalam sistem yang kita ada di sini. Okey, so saya terus masukkan. Kalau kita masukkan y kosong, u kosong, kita boleh dapat C2 sama dengan kosong. Oleh itu, equation tadi, maksudnya equation di sini, kita terus saja boleh cancel nilai C2. Kerana C2 kita kata dah sama dengan kosong. Seterusnya, kita masukkan condition seperti ini. Y sama dengan H, U sama dengan kosong. Kita boleh mendapat nilai C1 sama dengan ini. Kemudian apa yang kita buat, kita masukkan nilai C1 dan C2 di dalam constant yang kita ada. Kita ada C1 di sini, kita masukkan. Okay, setelah kita masukkan, kita dapat sebutan ini. Kemudian kita boleh simplifykan keadaan ini menjadi nilai ini. Okay.
So ini kita kata adalah velocity profile dalam keadaan pressure gradient diambil kira. So jadi saya harap pelajar boleh mendapat idea bagaimana Navier-Stokes equation itu digunakan dalam penyelesaian masalah. Ini hanyalah contoh ringkas. Kita akan melihat sekali lagi application berkenaan dengan Navier-Stokes equation di dalam tutorial yang akan datang.